Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali lagi dan salam sejahtera. So, selamat pagi. Ya, semoga hari ini walaupun dalam keadaan yang agak cuaca yang tidak begitu menentu hujan, tapi kita kena teruskan juga kelas kita pada hari ini dan kita buka dulu kelas kita pada pagi ini dengan kitab Al-Fatihah. Kita baca Rabbi zidni ilman subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Baik pelajar. So pada hari ini kita akan bincang lagi satu topik yang kalau kita tengok e-learn Dr. Jasmine telah upload satu tajuk yang dipanggil Career Exploration Center ataupun dalam bahasa Melayu kita kata pusat eksplorasi kerjaya ataupun sekali panggil pusat perkembangan maklumat kerjaya. Pusat maklumat kerjaya banyaklah lagi nama dia tapi yang penting kita tengok apa kandungan dia yang perlu kita ada. Ini adalah salah satu inisiatif kaunselor ataupun kita sebagai pakar-pakar kaunselor bila berhadapan dengan bila kita pergi ke satu organisasi ataupun kita pergi ke satu institusi, jadi kita nak menyampaikan maklumat. Jadi dalam menyampaikan maklumat kita kena ada bahan. Bahan tu sekarang ni bahan banyak. Bahan banyak. Yang mudah kita dapat adalah melalui internet. Tapi kadang-kadang dalam internet ini kita ada banyak bahan tapi bahan tu kena susun dan kita kena pastikan sumber yang dia ada tu adalah sahih dan up to date. Up to date. Itu yang penting. Dan ini kerja-kerja perlu kita kena lakukan sebab kadang-kadang kalau kita tengok bahagian HR, banyak department bahagian IT, kadang mereka bukan tak ada mereka kadang-kadang fokus mereka banyak benda lain. Jadi kita sebagai kaunselor, jadi salah satu cara yang kita boleh ambil peranan untuk menyeimbangkan maklumat kerjaya adalah kita mengukuhkan satu center tentang kerjaya. Kita kat situ kita letak macam-macam ada. Jadi kita akan bincang hari ini apakah maklumat yang perlu ada dan apa yang kita perlu dedahkan kepada pekerja ataupun kita punya klien berkaitan dengan kerjaya. Kerjaya ni satu benda yang sangat luas sangat luas dan ia melibatkan kehidupan kita seharian. Dan dia sangat berkaitan dengan personality, minat, nilai dan pencapaian kita, pencapaian akademik ada kebolehan. Jadi salah satu cara yang kita boleh lakukan adalah dengan membuat satu center center atau pusat career exploration. Dia banyak nama lah. Ada yang letak pusat maklumat kerjaya, pusat sumber kerjaya, pusat kerjaya, macam-macam lah ataupun maklumat kerjaya, maklumat perkembangan kerjaya. Dekat situ dalam bila kita membina ni ada elemen-elemen yang kita kena tahu untuk kita buat pusat. Macam ni kita nak buat center lah. Dan sebelum ni kita dah bincang berkaitan dengan bagaimana kita nak menjalankan program kerjaya. Macam mana kita nak jalankan program perkembangan kerjaya. Dan apabila kita dah buat semua maklumat perkembangan kerjaya, kita kena buat laporan. Kita buat laporan. Dan kat mana laporan tu kita nak simpan. So laporan yang kita nak simpan ni sama ada berbentuk soft copy ataupun digitalize kan ataupun dalam bentuk hard copy, kita simpanlah dekat pusat exploration ni supaya jadi center untuk rujukan. So kita ada di sana, kita juga boleh memberi kerjaya. Sebab pelajar kadang-kadang bila kita pergi satu organisasi atau institusi, kadang-kadang kita punya peranan tu tak berapa jelas, tak nampak. Kita ada bilik, kita duduk kat bilik. Kita tunggu ada masalah kan. Jadi membuatkan kita tidak kita tidak aktif kan. Kita tidak proaktif, kita tak nampak kita ni sebagai salah satu pekerja yang aktif. Sebab kita duduk tunggu orang buat sesi. Kalau tak ada lah hari tu. Jadi tak boleh macam tu. Jadi salah satu peranan kita adalah kita mempromosi kita punya perkhidmatan ataupun kita buat center supaya ramai orang nak datang jumpa kaunselor. Bukan sahaja berkaitan dengan ada masalah tetapi untuk memperkembangkan diri dia. Jadi pelajar kena ingat di dalam kaunselor sekurang-kurangnya kita perlu ada perkhidmatan berdasarkan 4P Ni asas 4P. Saya rasa kamu dah belajar masa pelajar ambil pengenalan pengantar bimbingan dan kaunseling. So 4P ni apa? Satu, kita memang buat langkah-langkah pencegahan. So langkah-langkah pencegahan ni mungkin kita buat macam kita buat kempen tak nak macam Kementerian Kesihatan. Kita boleh bekerjasama pelajar, kita boleh bekerjasama. Kita tak cukup manpower, jadi ataupun kita tak cukup kepakaran, kita boleh bina jaringan networking tu. Satu, kita buat program-program pencegahan. So program-program pencegahan yang kita boleh lakukan seperti kempen tak nak merokok,
okey, nafas apalah kalau berkaitan dengan merokok kan. Lagi satu pengurusan stres, anger management, pengurusan masa, pengurusan kewangan, penagihan dadah. Yang ini kita lebih kepada program-program pencegahan. Jadi kita boleh buat program. Jadi program kesedaran kerjaya. Jadi kita juga yang kedua, kita boleh buat program-program pemulihan. So program-program pemulihan macam kita lakukan sesi kaunseling individu, sesi kaunseling kelompok. Dan sekarang ni kalau kita tengok pandemik ini disebabkan pandemik COVID ni, ramai yang melalui telekaunseling, melalui webinar, apa-apa saja, tapi kita jangan membekukan diri kita. Kita mesti fikir apakah cara yang terbaik untuk memastikan kita berperanan, kita berfungsi di institusi itu atau di satu organisasi yang bila kita berada di situ, ataupun kita sendiri kalau kerja sendiri, jangan macam kawan-kawan cikgu yang kerja dalam bidang konsultan jadi dia pun aktif. Dia tak boleh duduk saja. Okey. Lepas tu kita bila kita buat program-program pemulihan, kita juga boleh buat krisis intervensi. Yang krisis intervensi ni kes-kes yang kita lihat kes-kes yang agak mencabar lah, seperti kes bunuh diri. Ada juga kes-kes yang berkaitan dengan trauma, fobia, histeria. Jadi kita akan ada kat situ. Histeria. Dan tu sebab kadang-kadang kaunselor ni perlu ada self-care dia. Self-care dan self-defense. Sebab dulu ada kes di mana seorang pelajar menyelamatkan orang histeria. Jadi dia angkat, dia tak tahu orang histeria ni dia bila-bila mengamuk, habis. Dia punya tindakan kadang-kadang di luar kawalan. So kalau kita tak ada self-care atau self-defense, habis kita. Kita pun kena habis. Seorang pelajar cikgu, masa cikgu ingat lagi, di praktikal, dia telah membantu di asrama semasa tu berlakunya histeria. Jadi itu dikatakan krisis intervensi. So kita kena ada psikologi first aid kan. Jadi tak ada, dia serang jadi pelajar kita takut, jadi dia terjun habis kaki dia mengalami kepatahan. Sebab kita tak ada self-care dan self-defense. Itu sebab pelajar kalau kita tidak ada keupayaan, kita kena akui kita tak ada keupayaan supaya bila kita melakukan perkhidmatan kita ataupun membantu orang yang kita rasa kita tak mampu, jadi dia akan memberikan kesan yang buruk kepada kita. Jadi itu kena berhati-hatilah. Okey. Dan yang terakhir sekali yang kita perlu tahu adalah perkembangan. Perkembangan ni lah yang kita katakan. Macam mana kita nak buat program perkembangan artinya yang dipanggil sebagai program nilai tambah. Semesti ada program nilai tambah, dipanggil added value. Maknanya program-program perkembangan kerjaya ni lah, macam mana dia nak luaskan kerjaya dia, macam mana dia nak tahu macam mana teknik belajar. So cuma kalau kamu berada di institusi, kamu kena buat macam cikgu cakap, kita kena buat need assessment dulu. Kita tengok apakah keperluan. Keperluan kita boleh melalui terbuka ataupun melalui pemerhatian ataupun melalui borang-borang. Kita tahu apakah keperluan sebenarnya yang diperlukan oleh sesuatu organisasi itu. Jadi bila kita dah study benda ni, so kita membaca, jadi kita membuat tindakan berdasarkan need assessment tadi tu, keperluan tadi tu. Jadi kita perlu aktif. Jadi sebab kita nak supaya kita kaunselor ini berperanan dan dia melihat bahawa kehadiran kita tu memberi manfaat kepada masyarakat ataupun manfaat kepada pekerja-pekerja dan organisasi itu sendiri. So hari ini kita akan bincang fokus kepada Career Exploration Center. Baik, kita tengok slide. Kita pergi satu persatu. Dan lepas tu cikgu akan tanya beberapa soalan. So soalan yang cuba tanda dulu apa yang cikgu nak tanya dalam selepas habis kelas ni pembincangan kita. Jadi yang pertama apakah komponen sumber yang perlu ada apakah komponen sumber yang perlu ada apabila kita membuat pertimbangan untuk menubuhkan pusat eksplorasi kerjaya. Cikgu ulang balik soalan apakah komponen sumber yang perlu ada untuk kita membuat pusat eksplorasi kerjaya. Itu soalan yang pertama.
Okey. Yang kedua, soalan yang kedua, apa yang dikata sebagai vocational assessment? Apa yang dikatakan sebagai vocational assessment? So soalan yang ketiga, apa yang dikatakan sebagai job simulation? Okay? Apa yang dikatakan sebagai job simulation? Okey. Dan soalan yang ketiga, soalan seterusnya dan seterusnya, apakah kepentingan uh, manfaat daripada perkhidmatan pusat kerjaya ini, dan soalan seterusnya, apa yang dikatakan sebagai accessibility dan attractiveness dalam kita membina CAC. Okay, soalan seterusnya adalah apakah yang dikatakan accessibility dan attractiveness dalam uh, kita dalam kita mempertimbangkan untuk membina CEC. Okay. Okay, itu dulu soalan ya. Okay, nanti cikgu akan tanya. Okay, komponen-komponen. Okay, so kita akan pergi satu persatu. Baca dengar baik-baik dan kalau tak faham boleh tanya melalui chat ataupun secara live. Okay, so ini kita akan bentang berkaitan dengan career exploration center. Okay. Okay, baik kita baca dulu introduction dia. Career Information Center exists to help you move forward in your educational and career planning. Kenapa ia diwujudkan? Persoalan dia kenapa kita perlu wujudkan maklumat perkembangan kejayaan ataupun pusat maklumat kejayaan ini. Dia adalah untuk kita membantu membantu diri kita sebagai seorang kaunselor, bukan saja membantu diri kita tetapi terhadap pekerja-pekerja lain untuk dia move forward. Okay, move forward berkaitan dengan latihan, pendidikan dia dan bagaimana dia merancang kerjaya. So ada di setengah tempat di setengah tempat, contohlah kalau kita kerja di sesuatu syarikat, memang dia akan beri kita satu peluang untuk kita melanjutkan pelajaran. Dia beri peluang kepada kita untuk melanjutkan pelajaran supaya apa kita dapat move forward. Bukan saja apa, supaya career path kita akan sentiasa ada nilai tambah dalam hidup kita. Dan apabila kita sudah berjaya, kita boleh membantu. Sini dah akan mengembangkan kompetensi dan juga effectiveness dalam sesebuah kerjaya itu sebab kita sudah ada kecekapan. Jadi untuk meningkatkan kecekapan, salah satu adalah dengan kita meningkatkan ilmu dan pengetahuan dan kemahiran kita. So ingat, untuk kita meningkatkan kecekapan kita, salah satunya adalah kita meningkatkan kesedaran kita, ilmu kita dan kemahiran kita. So dengan itu, kita boleh mempertingkatkan kecekapan kita sebagai seorang pekerja ataupun seorang manusia. Jadi untuk membantu di salah satunya adalah dengan kita mewujudkan Career Information Center ini. So, pusat maklumat kerjaya ini. Jadi kita memberi maklumat bagaimana kerjaya itu ingin berkembang. Sebab kadang-kadang maklumat tu ada tapi tidak disusun dengan baik, dan kadang-kadang maklumat tu ada disampaikan tapi tidak sampai pada kita. Jadi kita as a counselor, kita menyusun maklumat ini bagi cantik. Bagi cantik. Jadi since the 1980s, centrally located facility for collecting and displaying career-related material have been developed in education institution at the secondary and tertiary level, known as the Career Exploration Center. Jadi pada tahun 1980, ini kita tengoklah dulu di negeri barat dulu, maklumat berkaitan dengan maklumat kerjaya ini banyak di secondary and tertiary level saja. Hanya berada di sekolah menengah dan juga di tertiary ni di
di peringkat pengajian tinggi. Itu saja maklumat yang dulu ada. Jadi kesian mereka yang kadang-kadang kerja, katalah mereka tidak berkesempatan. Katalah kita pergi satu organisasi kan, katalah macam kita pergi satu tempat kerja di ADK. Kita kat ADK. So ADK ni ada pekerja pembantu am, pembantu am rendah, lepas tu kita ada pembantu pegawai, kita ada pembantu pegawai. Jadi kita tengok yang dulu yang memang tidak dapat peluang untuk belajar. Jadi mereka terpaksa duduk dengan kerja yang biasalah, konon grade yang bawah. Tapi adakah mereka ini tidak boleh mengembangkan dia punya kompetensi? Adakah mereka akan statik macam tu? Kan kalau dulu kerja, katakan dulu dia kerja susun file ataupun dia kerja kerani, akankah sampai bila-bila dia akan kerja kerani je? Jadi pada ketika 1980, maklumat perkembangan kejayaan ni apa-apa maklumat dia masuk dalam sekolah menengah dan sekolah institut pengajian tinggi. Bayangkanlah pelajar-pelajar kalau ada pelajar pekerja kita yang memang tidak berkesempatan untuk masuk sekolah menengah kerana faktor-faktor tertentu dari segi ekonomi ke politik sosial pada ketika zaman dia, dan dia tidak juga. Kalau lah sekolah menengah pun tak dapat pergi, apa lagi untuk masuk tertiary level ataupun peringkat pengajian tinggi. Jadi apabila dia kerjakan ni akan 20 tahun, 30 tahun dia nak kerjakan ni, kenapa kita tidak boleh bagi peluang untuk dia meningkatkan ilmu, pengetahuan dan kemahiran dia untuk dia meningkatkan kecekapan diri dia. Jadi salah satu yang kita boleh bantu pekerja kita ataupun kita boleh bantu klien kita adalah menumbuhkan maklumat dan beritahu. Tidak kira mana pun pendidikan yang kita ada, kita berpeluang, kita masih ada lagi peluang dan ruang untuk meningkatkan diri kita dengan bidang kita. Kalau kata kita kerani, mungkin kita boleh jadi ketua kerani, kan? Kita boleh buat sikit account, sikit-sikit lah kita belajar. Jadi manusia ini memang dia ada kebolehan, jadi dia boleh belajar melalui pembelajaran secara formal dan ada juga belajar melalui informal, melalui pengalaman. Jadi manusia ni ada dua kategori kan. Jadi ada yang pandai ni dia dapat ilmu melalui pembelajaran, dia belajar. Tapi ada juga manusia yang cerdik, dia belajar melalui pengalaman. Jadi pandai dan cerdik ni kalau kita gabungkan dia jadi bijaksana. Dia jadi bijak. Kan? Jadi bijak. Jadi kalau kata dia tidak boleh belajar melalui, kalau kata dia tidak berpeluang untuk belajar melalui pendidikan secara formal. Jadi dia ada lagi satu elemen, sebab kita dianugerahkan akal, kita boleh belajar melalui pengalaman. So pengalaman tu kadang-kadang yang berharga, yang mahal, yang membuatkan dia belajar. Jadi apabila dia ada pengalaman dan dia juga ada dia ada pengalaman, maknanya dia cerdik dan dia disatukan pula dengan pandai, dia ada ilmu-ilmu dan kita gabung. Ini akan jadi bijak. Seorang yang bijak ni lah boleh jadi pemimpin, sebab di dalam hidup pemimpin ni setiap ketika dan saat, setiap hari dia kena buat keputusan. So jika dia salah buat keputusan, dia akan memberi kesan kepada bukan sahaja diri dia tetapi kepada ahli-ahli ataupun pekerja-pekerja bawahnya. Jadi untuk menjadi pemimpin ni dia seorang perlu bijak. Bijak ni mesti ada gabungan pandai dan cerdik tadi tu. So pandai ni dia ada ilmu, mungkin kita kata dia ada ilmu dalam bidang formal lah, dia masuk universiti tapi dia juga perlu ada pengalaman. So bila ada pengalaman maksud dia cerdik. So cerdik dan pandai ni perlu gabung untuk bijak, dan bila dia bijak ni dia ada boleh dikatakan dia seorang yang kita boleh katakan yang mempunyai, dia berpotensi untuk menjadi pemimpin yang baik. Sebab pemimpin ni dia akan sentiasa buat keputusan. Dan mana mungkin seseorang itu boleh membuat keputusan yang baik tanpa ada maklumat? Tidak mungkin. Kita tidak akan boleh membuat satu keputusan yang baik tanpa kita ada maklumat. Jadi maklumat itu is the power. Knowledge is a power, knowledge is a goal. So information is a goal, it's a power. Maksudnya maklumat itu adalah suatu yang sangat berkuasa, sangat bernilai, very valuable. Jadi yang penting kita kena faham kenapa kita wujudkan Career Exposure Center ni untuk apa? Untuk kita membantu perkembangan dari segi kompetensi dengan kita memberi maklumat-maklumat yang terkini, yang sumbernya yang sahih dan terkini. Itu yang penting, sahih dan terkini. So di dalam maklumat kerjaya, so yang paling penting adalah maklumat kerjaya dia perlu yang sahih, maksudnya dari sumber yang dipercayai, daripada sumber yang dipercayai, dan maklumat itu juga perlu yang up to date, upgrade yang terkini. Okay, so dua kata kunci untuk kita dapatkan maklumat kerjaya, mesti sahih dan terkini. Ini kena pegang betul-betul.
Kan kita dah lama sifat kita cerita benda-benda yang lama tau. Kerja ni berkembang dan dia akan bekerja, dia akan sentiasa berkembang. Jadi itu sebab kaunselor kena sentiasa mencari ilmu. Jangan ingat cari ilmu ni mesti pergi sambung belajar tak Sentiasa pergi webinar, pergi seminar, pergi tengok kat laman web, tengok apa info-info terbaru, baca surat khabar supaya kita sentiasa upgrade kita punya knowledge. Untuk apa kita upgrade kita punya knowledge? Supaya kita dapat bantu klien kita yang sedang menghadapi kekaburan. So kenapa kita kabur kadang-kadang dalam hidup kita? Kenapa kita mengalami orang kata silau ke kekaburan dalam hidup kita? Kerana kita kurang maklumat. Bila kita ada maklumat, kita tak kabur lagi, kita jelas. Okay, itu yang penting. Jadi traditionally, Career Exploration Center has been labeled as a Career Resource Center. Dulu digelar sebagai Career Resource Center, pusat sumber kejaya, pusat sumber kejaya. Dulu dikenali. So, CEC provides the opportunity to systematically organize all career material into more efficient and workable unit. Maknanya, kita membina CEC ini adalah kita memberi satu peluang untuk kita menyusun maklumat-maklumat ini ataupun apa sahaja material dengan sistematik agar ia workable. Maksudnya ia berfungsi dan dia memberi manfaat. So apabila orang mendapatkan maklumat, kita susun betul-betul. Okay? Kita susun, jadi kita panggilkan kita menjadi satu workable unit. Maksudnya kita berperanan memberi berfungsi untuk memberikan maklumat secara sistematik. Ini kita kena organize betul-betul. Kita kena organize betul-betul. Okay? Supaya kita punya unit itu ataupun CEC, kita panggil CEC lah. Cikgu akan gunakan perkataan CEC, workable. Workable ni apa? Berfungsi. Baik. A CEC needs to consider making available the following specific information resources component for its customer. Okay? Jadi cikgu ulang balik. The CEC needs to consider making available the following specific information resource component for the customer. So untuk maklumat kejaya ni, kita ada maklumat yang spesifik. Apa yang kita sebenarnya nak sediakan? Apa yang pertama kita nak sediakan? So dia ada beberapa elemen. Okay? Dekat sini cikgu, kat sini kita ada berapa elemen? Kita ada 5 elemen utama. Dia banyak tapi ada 5 komponen utama yang perlu ada, yang perlu ada di dalam Career Information Center ini. Dia ada 5. Yang pertama, career option. Apakah pilihan-pilihan kejaya? Ada yang major and career. Ada career profile. Jadi nanti cikgu akan tunjukkan bagaimana apa yang dimasukkan dengan career profile. Okay. Nanti cikgu akan tunjukkan apa yang ada career profile. Nanti siapa yang ada CD tu, ada dalam CD tu. Cikgu akan tunjuk. Ini career profile. Apa yang kata major career, apa dikatakan job description, apa yang dikatakan requirement, apa yang diperlukan dalam kejaya itu. Jadi ini cikgu akan tentangkan nanti, kalau cikgu lupa nanti ingatkan. Jadi career option. Jadi kita bagi tahu maklumat-maklumat berkaitan dengan pilihan-pilihan kejaya. Banyak. Banyak. Nanti cikgu tunjuk dalam Masko je ada banyak. Kalau tak sempat hari ni, besok pagi. InsyaAllah kalau tak sempat hari ni, besok pagi. So, apa lagi maklumat yang perlu ada di dalam CEC ni? Satu, career awareness. Career awareness ni berkaitan dengan apa? Sedara kejaya. Pertama, dia kena tahu self-assessment. Kita kena buat self-assessment. Maksudnya kita kena buat penilaian ke diri kita. So, kita kena tahu kita ni minat dari segi apa, personality kita, keupayaan kita. Yang ni pelajar, cikgu rasa kalau kamu nak tahu, kita akan belajar satu topik yang dipanggil appraisal dalam counselling. Yang ni cikgu tak pasti awak dah ambil ke belum. Batch awak, dia panggil appraisal dalam counselling. Dekat situ, dia akan ada ujian soal selidik, inventory, psikometrik berkaitan macam mana kita nak berkenalan, mengenali diri kita dengan lebih objektif. Dan kita jawab soal selidik ataupun biasa dipanggil inventory. Dia jawab. Contohnya SDS ataupun ujian minat kejaya sidik, inventory personality minat. Jadi kita jawab supaya kita ada kesedaran ke diri. Okey, aku ada kemahiran ni. So dengan kemahiran ni macam mana aku nak mengembangkannya dan bagaimana aku nak membantu dan memberi manfaat pada orang lain. Okey. Jadi dia ada skill, interest dan abilities. Dia kena sedar. Okey. So dalam career awareness juga kita kena ada career decision making. Okey. Okey, macam mana kita nak membuat keputusan dalam kejaya. Bukan mudah kalau kata kita dapat pilihan. Dua-dua pun baik. Okey. Satu nak sambung universiti, satu nak sambung
satu nak sambung dalam politeknik ke nak sambung dalam universiti, atau ada dua swasta ataupun ada dua beasiswa bagi kita. Dalam hidup kita ni kan, kita akan kena sentiasa buat keputusan dan kita akan berhadapan dengan kita kena terpaksa membuat pilihan-pilihan. Tak kira lah kalau kita pandai pun, kalau kita tak pandai pun, kalau kita pandai kita terpaksa menerima. Dipanggil positif-positif. Okay? Maksudnya mendapat tawaran beasiswa. Tapi dia kena pilih salah satu, dia tak boleh pilih dua. Nak pilih beasiswa Maybank ke, nak pilih beasiswa Khazanah. Jadi dua-dua. Ataupun nak pilih ada tiga, kadang ada empat. Jadi kita perlu ada career decision making. Jadi ini kita akan ajar dalam career awareness. Career awareness. Maksud kita bagi kesedaran kejayaan tu perlu ada career decision making ni. Kita kena bagi tahu. Tapi kalau kata tak pandai, ada juga pilihan. Jadi manusia ini kalau kita faham dalam hidup kita, kita sentiasa ada pilihan. Tetapi kita kena pilih membuat keputusan yang betul. Sebab orang yang gagal adalah orang yang salah membuat keputusan. So berbalik-balik kepada persoalan, kenapa dia salah membuat keputusan? Kerana dia tidak ada maklumat. So maklumat, macam mana kita nak tahu maklumat yang betul? Maklumat yang betul adalah maklumat yang datang daripada sumber yang sahih. Maksudnya kalau datang daripada kawan-kawan kita, bukanlah kata tak betul tapi tak sahih. Mungkin datang daripada kaunseling ada maklumat. Yang kedua, maklumat perlu upgrade, terkini. Terkini. Dulu kan masa cikgu ingat masa kerja dulu bidang-bidang IT ni sangat popular. Jadi orang semua masuk bidang IT, sains komputer, zaman-zaman Dr. Mahathir masuk kita ada Cyberjaya. Jadi kerja-kerja dalam bidang IT ni sangat membuka ruang yang sangat luas. Jadi ramai orang masuk. Lepas tu sehingga ramai, lepas tu bila dah masuk fasa berlalu, kita kekurangan pula kaunselor. Macam sekarang kita kekurangan kaunselor. Jadi orang yang tak up to date, dia tak upgrade dia punya knowledge. So kita pun jumpa dia. So dia kata, kau kerja, kau ambil bidang apa ni, sains komputer. Sekarang ni orang perlukan. Bayangkan bila dia masuk sains komputer, dia tak ada orang yang menawarkan kerja tu. Sebab dia dah panggil kerja tu dah macam full tau. Dia dah full, maksudnya kerja tu dah dia panggil dalam istilah kejayaan ni maksudnya dah mampan dah. Okay? Dah masuk keperluan tu over demand dah. Okay, bukan over demand, maksudnya dah kerja tu dah memang dah penuh. Contoh dah sekarang ni kalau kamu tengok kurang kan, kalau kamu tengok kurang syarikat-syarikat ataupun JPA sendiri marah sendiri bagi beasiswa terhadap medical, pelajar-pelajar perubatan. Sebab apa dah terlalu ramai pelajar-pelajar medik ni. Bukan terlalu ramai pelajar medik tau sebenarnya. Kita kekurangan hospital untuk menampung pegawai-pegawai perubatan. Pada satu ketika dibekukan pengambilan untuk penajaan beasiswa untuk medical student medicine pegawai-pegawai perubatan ni dia pernah dibekukan atau bukan dibekukan, dijumutkan. So dulu banyak sekarang dijumutkan, lepas tu kalau dia ambil pun yang betul-betul yang keputusan akademik dia memang power lah A+. Sebab apa? Pada ketika itu keperluan dia dipanggil ada satu istilah saya juga lupa dia ada satu istilah, maksudnya dia dah tepu dah, maksudnya dah penuh permintaan tu. Jadi kita tak boleh lagi menampung. Sekarang ni ramai pula orang yang nak kaunselor supaya dapat bantu masyarakat kita yang mengalami mental health disebabkan oleh pandemik COVID ini. Banyak kes bunuh diri yang dilaporkan ada, tapi yang tak dilaporkan pun ada. So banyak sekarang isu-isu sekarang ni berkaitan dengan bunuh diri. Jadi kita kena faham bila kita nak buat decision making. So maklumat sangat penting. So maklumat kena dua. Satu daripada sumber yang sahih, satu mesti terkini. Okay, yang terkini. So bila kita dapat maklumat tu, kita boleh buat career decision making dengan lebih berkesan. So seterusnya dalam career awareness, kita perlu ada career development. Okay? Macam mana perkembangan kejayaan. Kita kena tahu sekarang dunia kejayaan ni apa lagi. Pakar-pakar kejayaan kata 20 tahun lagi apakah kejayaan yang memberi sinar harapan. Apa lagi kejayaan yang dijangka boom, meletup, yang memenuhi pasaran, yang orang kata marketable, yang orang kata market ni. Jadi career development ni penting. Okay, kita kena tahu perkembangan kejayaan itu. Dan dia sangat berkait rapat dengan career decision making tadi. Dan akhirnya kita tengok career and life transition. Okay. So kita kena tahu selepas ni kita nak buat apa. Dan kita ingat career decision making life ni, dia bukan saja kerja-kerja macam kerja-kerja pejabat ke tentera, tak, dia juga berkaitan dengan macam atlet. Macam cikgu katakan awal-awal lagi.
Contohnya atlet dan juga artis. Mereka juga perlu ada perancangan kejayaan mereka. Contoh sebagai atlet. Katakan mereka ni seorang pemain yang hebat. Tapi kena ingat, kita mempunyai keupayaan yang satu ketika kita punya tenaga akan menurun. Okay? Macam dulu Lee Chong Wei, kalau kita tengok, dia seorang pemain nombor 1 di dunia. Pemain nombor 1 di dunia. Dan satu ketika apabila dia menghadapi kanser hidung, dia dah tak boleh lagi dah. Dia terpaksa bersara dalam umur 30 lebih. 34 macam tu dia dah kena bersara. Sebelum 40 dia kena bersara. So lepas tu dia nak pergi mana? Walaupun dia hebat mana pun, kalau dia tidak ada, dia tak faham, dia tak ada self-assessment, dia tak ada career decision making, dia tak ada career development, dia tak tahu lifestyle strategy dia. Jadi ini akan membuatkan satu ketika nanti tu yang kalau kita tengok ada pemain-pemain bola sepak yang terpaksa jual kasut emas dia, terpaksa jual barang-barang yang dulu dia dapat sebab apa? Nak menanggung kehidupan life tadi tu. Okay? Jadi ini penting kita bagi tahu kat mereka, bagi ada kesedaran kejaya itu. Bagaimana kita buka dalam sisi ni Jadi kita bagi tahu mereka bahawa penting. Contoh artis dia masa muda bolehlah dia bergelek kan, menyanyi suara sedap. Pergi sana muka pun cantik, masih bergetar. Nanti bila dah lama-lama ada artis baru, kita pun dah tak boleh nak gelek sangat dah kan. Suara kita pun tersangkut-sangkut, kita dah tak dipanggil show dah. Tapi kehidupan perlu diteruskan kan. Jadi macam mana kita nak mengatur mereka. Jadi kalau pelajar-pelajar ni pun pergi bekerjasama dengan seniman. Pergi kerja seniman, kita aturkan, okey, kita bantu golongan artis ni macam mana apabila dia macam ni dia. Kalau tidak, kesian mereka. So mereka kadang-kadang mereka kerja, minta maaf dia cakap, kadang-kadang mereka terpaksa jadi pelacur, kadang-kadang mereka terpaksa jual video bogel mereka. Sebab apa? Untuk menampung kehidupan. Sebab apa? Itu saja dia punya laluan yang dia nampak. Oh yang ni saja aku boleh buat duit. Jadi kita kena ke hadapan, bantu mereka. Apa yang kita boleh lihat yang mereka boleh perkembangkan potensi mereka. Itu sebab banyak juga ada artis-artis kita yang ada kesedaran yang dia buka, Ustaz, dia cuba berkecimpung dalam bidang usahawan. Ada yang buka macam kalau tengok produk Simplicity, ada yang juga buka restoran, tapi kena betul-betul lah. Kena betul-betul rancang benda ni. Jangan bila buka aja restoran tiba-tiba 2-3 tahun tutup. Sebab apa? Sebab tidak ada pengurusan yang sistematik tadi tu. Pengurusan yang berkesan. Jadi pun tutup. Jadi kita sebenarnya membantu mereka supaya mereka merancang. Sebab kita faham jika kita gagal merancang, sebenarnya kita sudah merancang kepada kegagalan. So kalau kita gagal merancang, if you fail to plan, you plan to fail. Itu maksud dia kena faham. Jadi nak merancang tadi berbalik kepada asas maklumat tadi tu. So maklumat macam mana? Kita kena bagi mereka maklumat yang tepat dan terkini. Tepat dan terkini. Okey, bagus. Dan lagi satu, kita kena faham career portfolio. Yang ni pelajar dah buat daripada assignment kan. Macam mana nak buat career portfolio. Prepare a portfolio, student portfolio. Jadi portfolio tu ada kandungan-kandungan. Yang ni kita cikgu tak nak jelas lebih panjang. Sebab pelajar dah buat benda ni. Pelajar dah kata bersama-sama dah buat kita kata dah melibatkan diri dalam pembuat pembinaan portfolio ni. Sudah kena ada portfolio dia. Kena tahu jadi kat situ bagaimana kita nak buat portfolio dia, macam contoh resume kita nak buat macam resume, kita nak buat curriculum vitae. Ini semua penting ya pelajar. Yang ini adalah penting untuk kita maklumat-maklumat kita perlu bagi. Apakah elemen, apakah maklumat yang perlu ada dalam resume ataupun student portfolio. Okey. Pelajar kena itu sebab cikgu tak nak bagi tahu detail supaya pelajar sendiri cari buat analisis pelajar bayangkan kalau belajar ni semua cikgu nak bagi speeding so you tak akan ada panggil experience learning. So bila tak ada experience learning so you akan menganga je lah kan. Dia cikgu suap. So pelajar macam ni dia tidak inovasi. Pelajar yang tidak inovasi kan, tunggu nak makan, nak kerja apa saya nak dapat makan A. So macam mana tunggu apa cikgu bagi ikut. You kena faham tau, penilaian cikgu tak sama dengan penilaian kehidupan. Mungkin you boleh dapat A, tapi dalam kehidupan you fail sebab you tak experience. So dalam hidup ni kita kena alami benda tu dan kita belajar daripada pengalaman. That's why bukan cikgu kadang-kadang cikgu tak nak layan tau soalan-soalan ni. So you sebab apa? Sebab nak markah, nak A. It's okay, so you nak A, tapi sebenarnya cikgu boleh bagi you A, tapi untuk memastikan kamu berjaya dalam hidup bukan A itu. Itu sebab cikgu tak berapa gemar pelajar cikgu banyak tanya sebab nak A. Bukan tak boleh, itu bagus lah kita ada fokus dalam belajar. Tetapi yang penting cikgu nak you cuba, inovasi, cari, usaha kan.
Okay, usaha So you akan belajar kat situ. Okay, jadi bila you belajar, you akan dapat lebih dengan apa yang you dapat sebenarnya daripada A itu. A itu penilaian manusia sangat objektif. So dalam pembelajaran dia kena subjektif. So cikgu nak belajar memang kena inovasi. Sebab you akan banyak belajar. Dan cikgu sendiri bila tengok student-student, bila tengok assignment, yang cikgu kadang-kadang kan, cikgu pun tanya dia, macam mana awak dapat idea benda macam ni? Kalau kata cikgu, saya pergi kat sana, saya tanya pendapat orang lain. So cikgu ambil hasil bahan dia, cikgu kumpul, cikgu letak satu ni. Tapi benda tu tidak ada dalam maklumat yang cikgu bagi. Dia ada maklumat tambahan sebab dia jumpa orang, jadi dia kata macam ni cikgu. Jadi benda ni perlu ada pada pelajar. So pelajar perlu ada sifat inovasi tu. Pergi cari portfolio, baca. Okay, baik. Itu yang perlu ada lah, iaitu elemen yang ketiga. So seterusnya, kita juga kena ada labor market information lah. Labor market information ni adalah pasaran-pasaran kerja, pasaran buruh, maklumat, macam mana industri trend, emerging career, apakah kejayaan-kejayaan yang baru. Pelajar kena tengok, contohnya ada satu syarikat. Contoh satu syarikat ni dia nak buka satu, katalah kan dia nak buka satu corporate, dia nak buka satu pekerjaan baru lah, satu pekerjaan baru dipanggil, contoh dia nak panggil contoh di hospital. Contoh di hospital, doktor ni dulu punya cerita lah, doktor dia nak x-ray, dia nak tengok pelajar paru-paru kan, dia nak kena x-ray kan. Jadi nak x-ray ni kadang doktor pun tak tahu nak buat. Jadi dia kena wujudkan satu lagi post, iaitu pegawai pengimejan. Pegawai pengimejan. Pegawai pengimejan ni dia kena belajar tentang bagaimana nak x-ray. Contoh kalau doktor kan, dia bukan tahu nak pakai apa, patut pergi makmal kan, mikrobiologi dia nak buat kajian, dia hanya boleh baca result. So yang lain tu macam mana? Jadi inilah penting, kita kena tahu industri trend semasa, dan kita tengok apakah kejayaan-kejayaan yang baru muncul. Okay. So occupational description, description tentang pekerjaan, entry requirement, apakah kelayakan, wage comparison ni bergaji lah. Kita tengok tangga gaji. Kalau kita setakat SPM, kat mana kita punya level? Kalau STPM, berapa kita punya gaji? Jadi kita boleh buat comparison antara syarikat-syarikat. Jadi bila kita minta, kalau kita temuduga, biasanya salah satu soalan yang ditanya kepada panel akan bertanya kepada calon temuduga, dia akan tanya, berapa yang gaji awak nak? Jadi kan bila dia tanya gaji itu sebenarnya itu soalan perangkap tu. Soalan perangkap. Dia nak tengok awak punya demand. Okey, kalau kamu letak gaji terlalu tinggi, dia kata awak ni terlalu demand. Okay. Kalau kamu letak gaji terlalu rendah, dia kata awak ni seorang yang tak ada nilai diri. Kan? Dia rasa awak ni jenis orang yang self concept dia low. Low self concept sebab meletakkan diri awak ni low. Katakan awak pemegang ijazah tapi tak apalah saya kerja ambil je lah 1,000 pun okey lah kan. Jadi dia melihat bahawa awak ni tak ada nilai diri yang tinggi. Tapi kalau kita letak terlalu tinggi pula, oh ni susah kita nak ambil dia kerja ni, demand terlalu tinggi. Jadi itu penting, kita kena tahu wage comparison tu. Kita kena tahu kalau kita pemegang ijazah, berapa rate kita? Rate kita berapa? Jadi itu kena study sikit. Study Nanti kita akan pergi satu persatu lah. Dan yang terakhir yang perlu ada lah, yang ni sebagai yang perlu ada. Jadi nak tambahan pun okey. So education and training, university directory, kita kena ada university directory, admission requirement, graduate professional school, digital learning course, dan financial aid information. Ini ada maklumat berkaitan dengan financial dan informasi. Yang inilah kita perlu ada dan kita kena susun baik-baik dan kita boleh wujudkan dalam soft copy dan juga hard copy tadi. Okey, setakat ni pelajar, kita berhenti seketika, kita tanya. Okey, setakat ni pelajar boleh? So kita tanya kepada Akila Uzma. Okey Akila, apa khabar Akila? Ada di talian? Akila ada di talian? Okey, Akila tidak menjawab, maknanya dia tidak berada di talian. Kita dengar Christina. Christina di talian? Ada. Okey, Christina sekarang berada di mana? Terengganu. Yes? Di Terengganu. Christina, boleh dengar cikgu?
Boleh cikgu tapi sekat-sekat. Sekat-sekat. Okey. Cikgu nak tanya Christina Kenapa Career Exploration Center CEC ni diwujudkan? Kenapa dia diwujudkan? Bagi meningkatkan kecekapan, khususnya untuk membantu serta meningkatkan ilmu pengetahuan, kesedaran dan kemahiran. Okey. Itu betul tapi kurang tepat. Ya. Okey. Selain daripada itu, kenapakah dia kata objektif utama lah perlu kita tubuhkan CEC ni? Pada saya objektif utama untuk kita tubuhkan CEC ni untuk membantulah sebab Yalah, macam mana kita nak bantu dia Christina? Macam mana kita nak membantu? Dengan cara macam mana kita membantu dengan penubuhan CEC ni? Macam mana kita nak bantu? Kita susunlah maklumat-maklumat supaya dia sentiasa up to date. Seperti yang cikgu kata, boleh dipercayai dan sahih. Okey, maknanya kita beri CEC ni adalah membantu klien kita untuk mendapatkan maklumat terkini dan tepat. Tepat dan terkini. So macam mana kita tahu maklumat ni tepat? Mesti daripada sumber yang sahih. Terkini maknanya kita tahulah trend-trend yang kita dapatkan maklumat. Okay, thank you Christina. Okay, kita dengar dulu Firdaus. Firdaus, apa khabar Firdaus? Ya cikgu. Firdaus dah hantar link ke kat chat untuk kehadiran hari ni? Okey cikgu. Dah hantar link. Okay Firdaus, cikgu nak tanya lah Firdaus. Firdaus ni Firdaus kena sentiasa standby tau. Setiap start kelas mesti cikgu akan panggil awak. Mesti sebut awak. Okay? Itulah. Okay Firdaus. Okay, apakah yang dikatakan dengan career awareness? Kesedaran kerjaya. Ya, itu translate. Apa sebenar makna sebenar career awareness tu? Apa yang saya faham, dia based on macam kita konsep kalau kita belajar ni konsep diri itu sendiri lah. Dalam tu kita ada kesedaran kerjaya terhadap kemahiran individu tu, minat dia, kebolehan dia. Lepas tu macam mana dia nak buat keputusan, decision making, lepas tu perkembangan kerjaya dia dengan peralihan kerjaya dia dan kehidupan. Maknanya dia kena sedar bahawa kerjaya dan kehidupan tu tidak boleh dipisahkan. Kerjaya dan kehidupan tidak dipisahkan. Dan untuk memastikan kehidupan dan kerjaya kita berjaya, dia perlu ada kesedaran yang pertama. So bukan saja kesedaran, dia perlu ada ilmu dan pengetahuan tadi tu, dia ada kemahiran dan lepas tu kita rancang. Macam mana kita nak jadikan perancangan kita itu berjaya agar kita berjaya dalam kita punya kerjaya yang kita ceburi. Okay, thanks. Firdaus. Okay, kita nak tanya soalan dekat... Okay, terima kasih. Kita tanya dekat Maswa Sahil lah. Maswa ada di talian, Maswa? Maswa Sahil. Maharani Haiza. Maharani Haiza. Maharani ada? Okey, kita Nur Syafiqah. Nur Syafiqah. Ya, saya cikgu. Okey, Nur Syafiqah. Sekarang berada di mana Nur Syafiqah? Besar Terengganu. Okey, Nur Syafiqah. Soalan cikgu. Apa yang awak faham dengan career portfolio? Career portfolio tu macam satu kerjaya ringkas yang kita kena beritahu dekat majikan kita, cikgu. Contohnya? Macam resume, bahan-bahan bukti. Resume kita, apa pencapaian yang kita ada, apakah apa kurikulum yang kita terlibat, itu dipanggil sebagai career portfolio. Portfolio, okey. Terima kasih. So kita tengok lagi sama Siti Naurah ada? Siti Naurah. Siti Naurah ada? Okay, Naurah berada di mana sekarang?
Kawasan Di lembah pantai. lembah Pantai. Kuala Lumpur eh? Okey, macam mana kat sana? Pantai berlembah lah? Banjir tak ada tapi masih hujan tu macam biasa juga. COVID tu meningkat lah kat sini. Kata Selangor dia kawas pada Selangor So kata dah mengalahkan Sabah. So berhati-hatilah pelajar Okey Naura, cikgu nak tanya awak Okey, dalam CEC ni dia ada komponen-komponen So apa yang awak faham dengan komponen education and training? Education and training ni dia belajar apa? Sekejap cikgu. Jangan lari daripada nota nanti kita punya kompas. Dia macam satu tempat untuk kita mendapat pendidikan tentang kejayaan tu lah, macam syarat kemasukan dia, pengetahuan tentang syarat kemasukan, kursus pembelajaran dia. Maknanya pelajar, kita untuk kejayaan ni juga kita perlu sediakan maklumat-maklumat latihan institusi-institusi yang menawarkan latihan yang berkaitan dengan kejayaan. Contohnya universiti mana, IPT mana, nanti pelajar-pelajar kena tahu maklumat tu. Okey, terima kasih. So, soalan yang terakhir kita nak cari lelaki lah pula. Lelaki ni tak ramai jadi kena sentiasa berjaga-jaga. Sentiasa berjaga-jaga, tak akan nama kena sebut. Zim ni lelaki ke perempuan ni? Zim ni? Zim, Z-I-M. Zim ni lelaki ke perempuan? Zim ada di talian? Zim So lepas ni kita kena buka lah audio kena buka audio. Bukan video kena buka, audio je tutup. Berarti tak nampak muka. Okay. Nama saja ada, lepas tu orang tak ke mana Khairil baru masuk. Khairil boleh ngajar cikgu? Khairil, Marcelino? Ya doktor. Khairil, awak di macam mana keadaan di sana? Aduh. Bukalah sikit video. Buka video. Nak tengok awak kat mana sekarang. Kejap. Okey, masa kedua ni cikgu ingat lepas pukul 9 ni semua buka video Cuba buka video, boleh cikgu tengok. Awak kat mana? Bukalah video cikgu tengok sikit. Kalau tidak entah ke mana awak ni Ya, Khairil, boleh dengar cikgu? Ya doktor, kejap. Cari topi. Saya di rumah. Panggil saya cikgu lah. Saya sampai di rumah kawan cikgu, cari lain. Okey. Ya, Khairil. Macam mana keadaan di sana? Begitu-gitulah cikgu. Gitu-gitu. Apa yang awak maksud gitu-gitu tu? Dia macam tiada ada penyakit tapi tiba-tiba tengok berita sampai beratus-ratus orang sakit. Okey, Khairil. Awak baru masuk ke dah mengikuti sebelum ni? Saya masuk doktor tapi terkeluar. Lepas tu saya masuk terkeluar lagi. Ya, Okey. Okey, apa yang awak faham tentang CEC ni? Ya. Yang itu doktor saya tak sempat tadi. Sempat Tak sempat. Jadi baca Nanti cikgu tanya awak Khairil Okey cikgu baru. Okey. Yang lain bukalah video ni. Cikgu nak tengok siapa yang ada, siapa yang tak ada ni. Buka je video. Setakat ni muka kami je buka. Okey. Intan Azlin ada? Intan Azlin. Ya, saya cikgu. Intan, bukalah video. Boleh cikgu tengok. Kejap cikgu. Pakai tudung elok-elok. Tutup dengan tuala pun tak apalah. Pakai kain telekong sekali.
Okey. Mana tadi? Siapa? Hilang. Intan eh? Okey. Tanya Nur Sajidah eh. Nur Sajidah. Ya, saya cikgu. Okey, Nur Sajidah eh. Soalan cikgu eh. Apa yang awak faham dengan label market information? Apa yang awak faham tentang label market information? Boleh jelas ke Nur Sajidah? Sajidah bersama cikgu ke? Nur Sajidah? Saya bersama cikgu. Okey. Apa yang awak faham tentang label market information? Apa yang saya faham tentang level market information ni pasaran-pasaran yang kerja yang ada pada masa kini. Okey. Yang Boleh tak cikgu tahu kat mana kita nak dapatkan label market information ni kalau dekat Malaysia? kalau kita nak tahu pasaran-pasaran kerja yang ada kat Malaysia ni, macam contohnya boleh Google lah cikgu sebenarnya. Contohnya macam kan ada laman-laman web. Kita Google, lepas tu laman web apa yang ada untuk kita tengok? Yang penting juga kita tahu label market ni supaya kita tahu apa kerja-kerja yang ada, supaya kita boleh buat lebih kita lebih untuk praktikal kita lebih buat persediaan preparation Okey cikgu. Kita boleh tengok macam kalau kita nak tahu pasal-pasal kerja yang ada sekarang ni, antaranya surat khabar cikgu. Contohnya kalau kita buka kat bahagian-bahagian pekerjaan tu, kat situ ada banyak di mana peluang-peluang pekerjaan yang boleh kita ceburi lah. And then selain tu juga macam job street, laman web job street, kat situ kita boleh juga tahu apa pasaran-pasaran kerja yang ada kat Malaysia sekarang. Okay, good. Kita pergi kepada website-website sekarang kita banyak website so kita boleh tahu apakah maklumat-maklumat kat situ kita boleh dapat. Okay, bagus. Okay, so kita take 5 sekejap. Okay, take 5. Jadi mana yang tak buka lagi tu boleh dandan sikit muka. Okay, kalau kita cikgu nak tengok. Kita tengok sikit, buka sikit audio video tu ataupun boleh tukar lah background tu. Kalau yang boleh, tukar background. Macam cikgu tukar background tak adalah nampak sangat okay. Take 5 dulu. 9.5 minit kita masuk balik dalam kita punya ni
Okey, yang lain boleh buka video, cikgu nak tengok sikit. Masih tak bersama dengan kelas kita. Okay. Okey, so kita sambung sikit lagi berkaitan dengan CEC CEC. Okay. For effective promotion of career planning skill, the following resource component need to be provided by the CEC. So dalam CEC, material-material yang perlu ada dalam CEC ada 4 utama. Pertama, career decision making lah. So career decision making ni kita bagi tahu macam mana kita nak buat plan tindakan kerjaya kita. Okay. So yang ni Fajar, kalau kamu tengok, cikgu semua dah sediakan dalam CD. Dalam CD, dalam CD tu ada tentang career decision making, macam mana kita nak buat plan tindakan. Kalau pelajar semak CD ada buku pemilihan kerjaya, cikgu akan pergi satu-satu CD tu, macam mana kamu nak gunakan CD tu sebagai sumber soft copy. So career decision making. Lepas tu kita nak buat vocational assessment. So vocational assessment ni adalah satu is a comprehensive evaluation of an individual transferable skill, qualification and interest. This evaluation aim to identify potential future employment and or training option. Maksudnya career vocational assessment ni adalah suatu evaluasi atau penilaian yang berbentuk menyeluruh yang berkaitan dengan individu itu. Apakah ilmu-ilmu yang boleh dipindah tentang kualifikasi dia punya kelayakan dan dia punya minat. Jadi dalam vocational assessment ni lah dia akan tengok kita punya supaya kita dapat tahu apakah pekerjaan masa depan kita yang kita boleh ceburi dan apakah latihan-latihan yang diperlukan dalam kita buat vocational assessment. Seterusnya kita ada job skill job search skill. Job search skill ni macam mana kita nak buat kita mencari apakah kemahiran-kemahiran yang perlu ada dalam skill tu. Okay. And then job simulation. Job simulation ni adalah satu simulasi yang digunakan untuk kita melihat daripada setting sebenar. Contohnya job simulasi ni kalau kamu pergi temuduga yang memerlukan makan. Contohnya kalau kamu nak temuduga sebagai penari ataupun dipanggil sebagai seni lah, anak-anak seni ataupun kita nak terlibat sebagai pekerja sebagai contohnya penari atau pelakon dia suruh awak buat dulu job simulation. Okay, cuba awak lakonkan sikit. Okay, job simulation juga sekarang ni berjadi pada cikgu. Jadi dia suruh awak ajar micro teaching sukat depan tu. Okay, macam mana awak mengajar. Okay, dia bagi tajuk ataupun awak pilih tajuk awak mengajar. Okay, ini pun dipanggil job simulation lah. Ataupun job simulation yang kita akan tunjuk video. Video-video. Dalam video tu dia akan dipanggil sebagai job simulation lah. Okay. Okay. So dalam job simulation tu dia akan tunjuk kamu kerja di setting sebenar. Yang ni ada dalam video. Nanti kalau ada rezeki kita akan paparkan kepada kamu. Okay. Jadi prosedur kita tengok apakah prosedur to develop CEC. Okay. Okay.
Jadi the organizational procedure for setting up the CEC will have direct impact on its customer. Jadi ada beberapa prosedur yang kita perlu lakukan yang akan memberi kesan kepada kita punya customer lah, ke pelanggan kita. A well prepared approach for established CEC proposed by Zunker is as follow. Jadi Zunker akan propose seperti berikut apa yang perlu ada. Yang pertama, kita buat survey existing career guidance service. Kita buat survey dulu, okey. Perkhidmatan pusat kerjaya ni yang dah wujud, kita kaji dulu. Kita buat benchmarking lah dulu. Pertama kita buat survey ataupun dekat sini kita boleh katakan sebagai buat benchmarking. Benchmarking apa? Kita cari penanda aras. Contohnya, kalau kita baru satu tempat, kalau katakan kita ni contoh, kita ditempatkan di satu kita setting hospital, okey, katakan di negeri di Kuala Terengganu. Jadi dia nak juga buka CEC di katakan di daerah Batu Rakit. So dia pun nak buat kat Batu Rakit. So bila kita pergi sana, kita ditempatkan bekerja di sana. Jadi kita nak buka CEC. Jadi kita cari tempat-tempat yang signifikan ataupun yang relevan. Contohnya kita pergilah dekat Kuala Terengganu, kita tengok CEC dia macam mana. So kita belajar. Jadi kita buat survey ataupun kita kat sini kita panggil benchmarking. Okay. So pertama kita kata kita buat benchmarking. Benchmarking ni apa? Kita pergi melawat, kita buat survey, kita buat tinjauan dulu tempat-tempat. Sekarang ni banyak contoh kalau kita tengok insya-Allah kalau tak ada apa-apa UPM akan datang ke UMT. So UPM akan datang ke UMT untuk melihat dia nak buat benchmarking untuk nak buat makmal counselling. So dia nak tengok makmal counselling kita yang kita gunakan media, kita ada touchscreen. Jadi dia akan datang untuk dapatkan dulu maklumat dan buat survey dulu. So dia buat benchmarking. Contoh kalau UPM datang ke UMT, saya satu contoh UMPM sebab dia punya makmal awal dan dia agak lama, jadi dia datang ke UMT untuk tengok UMT punya makmal. Okey, kedua careful choose advisory committee. Lepas tu kita dengan berhati-hati kita bentuk dia panggil jawatankuasa penasihat tau. Kita dapatkan pakar-pakar. Okey, dapatkan pakar-pakar untuk kita bentuk komiti. Dapatkan pandangan-pandangan mereka. Okey. Ini yang lebih carefully choose advisory committee. Maksudnya kita nak dapatkan AJK yang dapat memberi input-input yang berguna kepada kita. Okay, choose the advisory committee. Lepas tu, kita develop specific objective for the above two item. Develop specific objective for the above two items tadi itulah. Jadi kita buatkan apakah objektif kita nak capai dalam CEC ni. So objektif ni mesti SMART tadilah. Specific, measurable, attainable, lepas tu realistic dan time tadilah. Time, dia ada time frame kita, apa kita nak capai. So yang keempat, create a budget and determine space of needs. Jadi kita cipta berapakah keperluan, peruntukan kewangan yang kita perlukan. Dekat sini adalah budget Okay. So budget kita perlukan. So yang kelima, kita nak tengok ruang mana yang kita nak guna, besar ke kecil, bahan tu banyak atau tidak. And then locate and request space and furniture. Jadi kita minta supaya locate ini maksudnya kita tengok apakah lokasi yang kita perlu. Lokasi dan juga ruang untuk kita letakkan perabot-perabot tertentu untuk kita bina pusat ini. Ini yang keenam, collect all existing career related material. Kita collect. Maksudnya dekat sini yang keenam kita kumpul. Okay, semua apa-apa material yang berkaitan dengan kerja kita kumpul dulu, kita collect. Lepas tu dah collect semua tu, kita buat pemfiling. Yang tu tindakan yang ketujuh. Kita filing. Filing ni apa ya? Kita susun mengikut kategori lah supaya ia senang mudah dicapai. And then nombor 8 adalah kita determine resources need in the CEC. Apakah sumber-sumber yang lagi diperlukan? Apalagi sumber-sumber yang diperlukan untuk kita buat untuk kita nak apakah maklumat lagi yang perlu kita letak dalam CEC tu So itu nombor 8. Resources. And then yang ke-9, kita develop a plan for operational procedure. Tadi kita dah buat dari segi perancangan. Yang ni macam ni kita nak operasi. Kita kena buat macam mana kita nak operasi. Contohnya jam berapa, siapa yang nak jaga,
pukul berapa ia beroperasi, macam mana data tu nak cari. Ini kita lebih kepada operational procedure. And then the last kali, create a plan or periodic evaluation. So kita dah buat, kita dapatkan balik periodic ni, evaluation ni, periodic evaluation ni maksudnya penilaian secara berkala. Kita dapatkan penilaian secara berkala. So kenapa kita balik kepada asas, kita ada perancangan, kita perlu ada pelaksanaan. So kalau kita ada pelaksanaan yang bersistematik, kita perlu ada penilaian. So bila kita ada penilaian, untuk apa penilaian ni? Untuk kita penambahbaikan atau pemulihan. Okey, itu yang dikatakan sebagai yang diperlukanlah evaluation. Okey. Itu dia punya prosedur. So cikgu ulang balik Ingat, dia ada prosedur, ada 10 prosedur. Yang pertama sekali, kita fokus kepada survey tadi tu. Okey, pertama kena survey. So survey ni kata lain dia adalah kita buat benchmarking lah. Okay, ini yang pertama, dia punya kata kunci, survey. Yang kedua, kita bina advisory committee. Kita bentuk jawatan kuasa penasihat. Ini kita boleh dapat daripada pelbagai sumber. Okay, daripada pelbagai sumber. Mungkin daripada IT, jadi kita ambil daripada pelbagai bidang. Pelbagai bidang multiple field ataupun multiple disiplin kita boleh ambil supaya kita dapatkan maklumat, kita dapatkan pandangan mereka. Okay. Yang ketiga, kita buat specific objektif. Okay. Apakah objektif yang kita nak capai, apakah spesifik dia supaya kita lebih terarah. So untuk apa kita adakan objektif ini? Supaya kita dapat membina satu sisi yang lebih terarah. And then yang keempat, kita bajet. Kata kunci dia bajet kat sini. Okay. Okay, untuk space, bajet untuk space dan need. Kalau kita perlukan bilik, dan bilik ada banyak, ada yang tersedia ada atau bilik yang tak ada. Perlukan space, and then kita perlukan request space and furniture. Kat sini dia punya kata kunci space and furniture yang perlulah. Dia kata kunci maknanya kita survey, advisory, committee, specific budget and furniture. Okay, next. Collect, ini kata kunci dia. All existing related material. Kita collect, and then yang ketujuh, kita filing. Ini kata kunci dia. Okay, maksudnya kita susun, kita filekan sistem tu. Kaedah macam mana kita nak buat file, kita nak coding dia macam mana, yang ni dia 7. So yang ke-8, kita tentukan resource need ni dia saya apakah sumber dia, resources. Okay, ini kata kunci yang ke-8. Yang ke-9, kita plan for operational procedure. Ini kata kunci dia. Okay, dan yang terakhir kita buat create a plan for periodic evaluation. Maksudnya penilaian secara berkala lah. Kita kena buat penilaian tu. So macam mana tahap penggunaan dia. Kita boleh buat juga survey kepuasan pelanggan. Jadi maklumat-maklumat ni untuk apa? Penilaian ni untuk apa kita dapatkan? Dia tak ada tak lain tak bukan adalah untuk mendapat untuk kita dapatkan maklumat last, dan dengan maklumat last tadi tu kita akan buat penambahbaikan. Okay, itu adalah yang perlu kita lakukan. So cikgu ingat, cikgu kita perbincangan kita setakat sini. Cikgu akan mula beberapa soalan untuk kita tanya supaya lebih menambahkan pemahaman. Okey. So ramai yang dah masuk.
Ada lagi yang tak masuk? Okay, so kita just ulang kaji dengan sesi soal jawab. So pelajar-pelajar ada soalan, silakan. Okay, Firdaus dah masukkan link untuk kehadiran, boleh masukkan link tu, boleh isi Okay, silakan kalau ada soalan. Cikgu buka dulu soalan. Okay, kalau tak ada cikgu nak tanya Adibah Azman. Okay, yang cikgu nampak ni tak ada masalah lah. Yang cikgu tanya yang tak nampak ni. Adibah Azman ada? Adibah Azman? Adibah Azman ada? Dalam online? Go. Okay, Adibah. Apabila kita nak menubuhkan CEC, apakah prosedur pertama sekali yang kita perlu lakukan? Okay, bila kita nak buat CEC, kita nak tubuhkan CEC apakah prosedur pertama yang perlu kita lakukan? Kena test tentang survey. Okay, Adibah. Apa sebab kita nak buat survey ni? supaya macam kita buat survey ni macam kita ada banyak pandangan. Contoh kita dapat maklumat yang lebih sahih. Kita boleh compare lah mana kita kan ada maklumat, jadi kita boleh compare mana yang lebih kita pilihan untuk last kali pilihan kita nak buat tu. So salah satu lagi kelebihan kita buat benchmarking ni atau survey ni, kita akan dapat pastikan pengamalan terbaik. Amalan terbaik yang boleh kita jadikan sebagai model yang boleh kita bawa amalan yang terbaik tu untuk kita punya tempat. Itu salah satunya. Okay, next kita pergi kepada Syukran. Syukran ada di talian, Syukran? Ya ada cikgu. Okay, Syukran. Setelah kita buat survey, benchmarking, so apakah tindakan selepas kita buat survey tu? Okay cikgu, kita dengan berhati-hati kita bentuk satu ahli jawatankuasa untuk maksudnya untuk menguruskan CEC kita tu lah. Kita boleh bentuk dan minta pendapat daripada mereka lah. Contohnya daripada bidang IT ni kita ambil yang pakar-pakar IT yang pandai-pandai tentang IT ni, sebab kita pun boleh minta pendapat mereka dan input-input berguna untuk kita buka CEC ni dengan satu jawatankuasa, satu pasukan yang terbaik untuk mana kita dapatkan daripada multiple disiplin sebab kadang-kadang kita kepakaran kita mungkin terbatas. Mungkin contoh kita as a counselor, mungkin IT kita kurang sikit. Okay. Dari satu kita nak file-file ni, perekotan ni kita perlukan kadang-kadang kerani macam mana disusun file. Jadi kita kena adakan multiple disiplin. Jadi kita kena bentuk advisory committee lah supaya kita dapat wujudkan. Okay? Okay, bagus. So itu yang kedua. So kita nak dengar daripada Nur Atikah. Nur Atikah ada di talian? Nur Atikah. Okay. Nur Hafizah. Silakan Nur Hafizah. Pun tiada di talian. Nur Siti Zulaika Ramli. Siti Zulaika Ramli. Ya, cikgu. Baik, Siti Zulaika. Selepas kita buat benchmarking, kita dah benchmarking, kita nampak ada keperluan tertentu, kita pun buat bentuk satu komiti, advisory committee daripada multiple disiplin. Okay. Lepas tu apa seterusnya kita perlu lakukan? Langkah yang seterusnya.
seterusnya kena tetapkan objektif untuk kedua-dua item di atas. Sama ada objektif tu perlulah reliable dan logik. Okey, logik yang macam mana tu? Yang boleh dicapai lah dalam CEC ni. Objektif yang boleh dicapai. Okey, cuba bagi cikgu contoh objektif yang boleh dicapai. Spesifik objektif. Objektif tu sebagai contoh kita nak supaya semua yang sertai CEC ni dapat tahu pekerjaan apa yang sesuai untuk diorang, dapat tahu juga kemahiran apa yang sepatutnya ada dalam satu pekerjaan tu kalau diorang nak join. Okey, terima kasih. Sama-sama cikgu. Okey, kita dengar yang tak ada. So, Wan Nur Zahira. Wan Nur Zahira ada di talian? Okey, Wan Nur Zahira. Tak. Ada di talian? Okey, Wan Nur Zahira. Selepas kita dah ada benchmarking, kita dah ada advisory committee, kita dah bentukkan spesifik objektif. So, langkah seterusnya apa yang perlu kita lakukan? Boleh dengar cikgu? Wan Nur Zahira boleh dengar? Okay, cikgu ulang balik So lepas kita dah buat survey buat benchmarking, kita dah bentuk advisory committee, kita dah bentuk objektif. Lepas tu apa lagi yang perlu kita lakukan untuk next step? Line sekat-sekat. Nurul Husna ada di talian? Nurul Husna? Okey, Nurul Husna. Okey, selepas kita buat benchmarking, kita pun dah buat advisory committee lepas tu kita dah tetapkan objektif. So apa next step? Langkah seterusnya. Lepas dah buat benchmarking, lepas tu kita dah bentuk komiti. Okay, yang terdiri daripada pelbagai bidang, multiple disiplin. Lepas tu kita dah bentuk objektif Lepas tu kita nak buat apa lagi? Kita buat dapatkan pakar yang boleh bagi berguna pada kita. Itu nombor 2, dah settle lah tu. Oh, yang keempat bajet. Okay, kenapa perlu ada bajet? Bajet yang dari segi macam mana tu? Boleh jelaskan sikit? Untuk kita buat satu perkara tu, macam kalau kita nak dapatkan satu tempat tu, kita kena tahu berapa bajet kita perlukan untuk perkara tu kita dapatkan. Macam kita ada keperluan dari segi teknikal ke, kita ada keperluan dari segi teknologi ke, kita kena tahulah bajet yang kita akan gunakan. Bajet So bajet ni setelah kita dah bincang dengan advisory committee tu, apa yang perlu ada. Tu penting kita bentuk advisory committee tu. Dengan advisory committee tu dia boleh bagi pandangan-pandangan. Contohnya barang-barang IT kita bukan tahu harga berapa. Lepas tu kalau kita buat survey, kadang-kadang mereka akan charge dengan charge yang berlebihan Jadi perlu ada advisory committee supaya kita dapat pandangan, supaya kita bajet kita ni adalah bajet yang orang kata berpadanan dengan barang yang kita nak. Okey. Jadi kalau kata kita ada bajet ni, kita nak beli perabot. Kita tengok perabot apa yang sesuai. Okey. Okey, dah dapat bajet semua, kita pergi langkah seterusnya. So langkah seterusnya kita dengar daripada Maharani Haiza. Boleh ada di talian Maharani Haiza? Maharani Haiza ada di talian?
Dia ada di talian. Maswa Sahil. Ya, saya. Okey, Maswa. So kita dah dapat bajet kan? Lepas dapat bajet, apa yang kita nak buat dengan bajet itu? Lepas dapat tu tengok dari segi tengok apa yang ada dalam kita punya CEC tu. Contohnya dari segi perabot semua tu kan. Kita boleh guna bajet tu untuk beli-beli perabot. Okay, kita nak perabot dan juga furniture lah apa yang kita nak letak. Okay, good. So, kita nak tengok seterusnya lepas dah kita tu. Mazwa masih ada? Saya ke? Ya. Ini Maswa. Okay. Okay. Lepas dah kita letak bajet dalam loket tu, kita nak buat apa lagi? Next step. Kita like kejap ya. Kejap yang 26 tu collect all existing area, cari ataupun maklumat yang berdasarkan bahan tu. Apa yang saya faham? Okey, maksudnya apa tu? Yang awak faham tu? Apa yang saya faham yang tu apa yang saya faham apa yang saya mungkin kita kena cari bahan yang berkaitan dengan kerjaya yang nak dalam CEC tu. Yang tu Ini kita collect. Maknanya kan kita ada bahan kan, macam kita nak letak jadi kita collect bahan-bahan tadi tu lah. Kita collect bahan-bahan yang berkaitan dengan kerjaya lah. Kadang-kadang ada poster, ada kad kalau cikgu tunjuk Dan dulu cikgu macam ni kita ada kad kerjaya ni kad kerjaya banyak lagi ini bahan-bahan, ni value kan. Ni contoh yang ni ada juga borang-borang. Contoh borang-borang kita ada borang-borang je kita kena simpan. Itu yang carry material related, apa-apa saja related dengan kerjaya. Yang ni dulu ada contoh lah cikgu simpan dulu masa ni dalam kerjaya. Boleh nampak? Ni dalam kerjaya ni semua yang berkaitan dengan kerjaya lah, tak kira lah apa-apa. Dah lama belajar, kita tak ada kelas kalau ada kelas kita boleh main ni. Ada jam, banyak. Lepas tu ada inventory inventory macam ni dalam kerjaya Jadi ini pun salah satu kalau kanak-kanak, kalau kata staff, anak-anak dia pun kita boleh buat. Ni bahan-bahan dia. Kita main dalam kerjaya, boleh nampak? Satu sangkut kan. So macam ini adalah carry related yang kita ada. Yang ni soft copy. Soft copy yang kita boleh collect Okey. So kita pergi kepada seterusnya. Okey, terima kasih Kimi Maswa. So Farah Zafirah. Farah Zafirah ada di talian? Ada, Farah Zafirah ada di talian?
Okay, tak ada. Farah Zakir, okay. Kita dengar daripada yang ni kita sudah buat kesimpulan Fatih Malisa je, Fatih Malisa. Line tak clear. Okey. Okey, Atira boleh dengar Atira? Boleh cikgu. Okey, Atira. Baiklah Atira, selepas kita collect apa kita nak buat seterusnya? 7, 8, 9 dan 10. Kategori feeding carrier. Hmm. Carrier ni apa yang saya faham mungkin kita letakkan carrier-carrier tu mengikut jenis. Yang IT susun ikut IT, yang sosial ikut sosial. Lepas tu yang kesihatan mungkin kesihatan. Itu apa yang saya faham lah. So apa yang langkah yang seterusnya, langkah yang ketujuh? Yang ketujuh, feeding carrier. Okey, apa yang masuk, apa yang awak faham tentang filing carrier tu? Susun mengikut kategori. So boleh tak awak jelaskan lebih lanjut? Apa yang saya faham lah, yang susun mengikut kategori ni mungkin kita letakkan apa kategori IT, letak kategori IT dengan pekerjaan dia. Lepas tu kalau kategori sosial, apa pekerjaan yang bawah kategori sosial. Okay, next. Lepas kita filing. Lepas tu resource funded. Maksudnya mencari lebih sumber maklumat tambahan untuk CEC. Apa yang kita dapat lagi tu kita compilekan ke semuanya, jadikan dia lebih berinformasi. Okey. Yang seterusnya yang ke-9 dan yang terakhir. Tira buat kesimpulan terus. Operational procedure dan periodic nilai secara berkala. Daripada kita dah buat perancangan, lepas tu ada pelaksanaan, seterusnya penilaian dan dapatkan maklum balas daripada keseluruhan program tu. Okey, macam mana kita nak buat penilaian kalau Atira lah? Cara penilaian macam mana yang Atira rasa Atira nak collect, nak dapatkan maklum balas tu macam mana? Mungkin kita boleh buat, kita boleh bagi survey dalam bentuk form ke apa, dan kita boleh dapatkan maklumat daripada situ. Jadi daripada situ kita boleh tahu apa kelemahan kita, apa yang nak dibaiki untuk seterusnya. Jadi kita buat predict evaluation ni macam-macam lah kaedah kita boleh lakukan. Salah satunya kita boleh juga guna macam Google Form ke, ataupun kita sebar kita dapat kepuasan pelanggan, ataupun kita dapat secara verbal, kita tanya. So kita tanya kepada pekerja melalui perbincangan, ataupun kita tanya macam mana feedback secara lisan ataupun secara kita boleh gunakan borang atau kita edarkan maklumat balas dan dia boleh hantar refleksi. So dengan maklumat-maklumat tadi kita akan buat proses penambahbaikan. Okay, so kita berhenti dulu setakat ni untuk kita sambung besok career center service. So sebelum cikgu berhenti, ada apa-apa soalan tak? Silakan kalau ada soalan. Cikgu, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami tengok dekat e-learn ada sedikit perubahan which is 4 hari bulan. So ikut tarikh seperti asal ataupun yang e-learn? Yang asal bila? Yang asal bila? Yang asal 2 hari bulan 12. Sekejap, 2 bulan 12.
Okay, ada lagi soalan? Apa nanti cikgu akan semak balik sebab okey tak apa. Kalau tentang ni nanti cikgu akan bersama dengan Firdaus, nanti kita akan cikgu akan tampung balik dan cikgu akan dapat maklumat daripada Dato' Jasmi Okey, ada soalan lain selain pada itu? Tak ada So tak apa, kalau ada apa-apa nanti boleh berhubung dengan Firdaus, nanti Firdaus akan sampai pada cikgu, cikgu akan jawab bagi pihak pelajar So cikgu akan melalui Firdaus ataupun melalui WhatsApp group. So kalau tak ada, so kita berhenti dulu setakat ni. Terima kasih kepada yang hadir dan jangan lupa isikan kehadiran dalam link yang telah disediakan. Okey, kalau tidak ada kita tamatkan dulu kita tunda dulu kita punya kelas online ni dengan tasbih kifayah dan surah Al-Qur'an.